Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan tuan-tuan dan puan yang mulia Raziuddin, Fahri Misbah, Hamidah, Zamri Suud dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita tanpa kita sedari kita telah pun memasuki hari ke-10 Ramadan. Allahu Akbar, begitu cepat masa berlalu. Mudah-mudahan Allah berkati kita, beri pada kita peluang untuk mendapat Lailatul Qadar, dapat melakukan puasa yang sebaik mungkin, qiyam, siam, tilawatul Quran yang sebaik-baiknya. Dan berapa juzuk baca Quran dah. Alhamdulillah, terima kasih pada Hajah Hamidah, Habil Mahdi, Zaiful Akram, Bunga Bungkuran, Arbi Devi, semua yang hadir di Facebook dan juga di TikTok. Salam. Terima kasih semua yang hadir. Baik, Sheila Mira, terima kasih semua yang hadir. Tolong share tahu pada teman yang ada di luar sana. Mudah-mudahan sambil berehat, mungkin pergi ke pasar, mungkin persiapan untuk hari raya dan sebagainya. Awas sangat hari raya. Mudah-mudahan yang sedang berehat pada pagi ini, mudah-mudahan dapat manfaat bersama dengan perkongsian kita. Zawiyah Khatim, tolong jawab, dengar jelas tak pagi ni? Tolong jawab semua yang hadir. Okey ke tak okey suara saya? Baik. Alhamdulillah semua, Siti Hazinah Rashid, alhamdulillah. Sahabat Nuri Allah sekalian yang hadir. Zuraila, Nur Iman, jelas terima kasih. Faizaini, Yang Mulia Putri. Baik. Jelas, terima kasih semua. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih bawa balik umrah, balik umrah. Baik. Terima kasih semua sahabat yang hadir. Siti Hazinah, Azizah Muhammad, Gika Lok, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Nasirul. Pagi ni biasa kita akan tadabbur ayat daripada surah Al-A'raf, iaitu masih lagi pada ayat yang ke-96. Tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat dimiliki Allah sekalian, tolong buka tafsir Ibn Katsir ni bagi memiliki tafsir Ibn Katsir. Jilid yang ke berapa? Jilid yang ke-3. Yang memiliki tafsir Ibn Katsir ni, buka tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-3, muka surat ke-580. Yang belum memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong dapatkan. InsyaAllah dengan memiliki tafsir ini, kita telah melangkah setapak ke hadapan, berusaha untuk memaham kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Rafiq Ahmad Yasin, Salan, Hamidah Abdullah, Siti Ramlah Sidik, dapatkan tafsir Ibn Katsir ni, tak rugi tuan-tuan. Yuk Pak Paris, terima kasih. Cik Kalsum, terima kasih semua. Nur Ain. Jadi lihat ayat yang ke-96 surah Al-A'raf. Dan kita nak belajar pada pagi ni satu perkara yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan strategi mengundang keberkatan dalam hidup. Wagina Sukun, ahlan wa sahlan. Terima kasih semua Serima, Jebuan, ahlan wa sahlan. Yang ada di Facebook, yang ada di TikTok pada pagi ni. Topik ni penting sangat tuan-tuan. Jadi saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, pastilah kami akan melimpahkan mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, lalu kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi Allah telah memberitahu tentang keimanan satu tempat, penduduk itu akan menjemput rezeki Allah untuk datang kepadanya, keberkatan. Jadi kita kalau sentuh rezeki ini, kita sedang menceritakan satu hak milik mutlak Allah SWT. Ada orang kata, salam Ustaz, cium tangan, ada keberkatan. InsyaAllah pada ustaz-ustaz tertentu, para salihin, orang beramal dengan ilmunya, guru-guru kita, insyaAllah mudah-mudahan mereka ni orang yang berkat. Ada pula kita yang pergi ke Mekah, ke Madinah, pergi ke Baitul Maqdis, mencari keberkatan di sana, menunaikan umrah. Itu juga adalah tempat yang penuh keberkatan. Juga Jordan dipanggil bumi yang penuh keberkatan kerana ramainya para anbiya di situ. Begitu juga Syria, begitu juga di Palestin, di Mesir sebagai contohnya, yang Allah nyatakan watini wa zaitun wa turi sinin. Begitu ramai para ulama, para anbiya yang pernah berjalan di atas muka bumi di situ. Ini bumi penuh keberkatan, tuan-tuan. Tapi ada satu lagi keberkatan yang kadang-kadang kita terlupa. Tapi keberkatan tu meliputi semua kita tanpa pengecualian. Tadi kalau menyebut keberkatan insan, ada manusia penuh keberkatan. Sebenarnya saya cerita kepada tuan-tuan kehidupan para sahabat yang diberikan Allah keberkatan buat mereka.
Dan juga saya telah cerita kepada tuan-tuan keberkatan bumi-bumi yang ada yang Allah SWT pilih. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ketika Nabi berdakwah di Taif, tapi penduduk Taif menolak dakwah Nabi SAW. Kalaulah mereka menerima dakwah Nabi, tentulah bumi Taif itu menjadi Madinah yang sebenarnya. Tanah suci umat Islam yang kedua. Tapi apa nak buat, Allah milih keberkatan jatuh kepada bumi Yathrib asalnya, yang kemudian ditukar menjadi nama Madinah. Jadi keberkatan ini milik Allah Taala sebenarnya, tuan-tuan. Tu tiap malam kita digalakkan untuk baca surah Al-Mulk yang dimulakan dengan firman-Nya apa, tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah. Ada setengah kitab terjemahan yang menterjemahkannya sebagai Maha Suci Allah. Salah tu. Terima kasih Zalia yang kira start kepada saya, Wahidah Latif. Alhamdulillah semua yang hadir, tolong share pada teman-teman yang lain tau. Kerana topik ni penting sangat, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat membetulkan banyak perspektif hidup kita dan kita dapat mengetahui langkah-langkah untuk dapat keberkatan dalam hidup. Alhamdulillah semua yang hantar pada saya star, yang like dan sebagainya dekat TikTok. Terima kasih semua. Tak terbalas jasa tuan-tuan. Nanti ada peluang kita jumpa lepas raya InsyaAllah ada umur, ada kesempatan. Baik. Jadi menceritakan tentang keberkatan, semalam saya dah bawa kepada tuan-tuan tentang aspek keberkatan yang diberikan Allah SWT kepada ramai manusia. Macam Imam Al-Ghazali sebagai contohnya. Alhamdulillah, Nazim Aziz, Barakallahu Fikum, Abu Irfan Buqisi. Terima kasih semua yang hadir. Ada peluang nanti kita bertemu tau. Puan Nazina ajak suami, anak-anak yang handsome tu. Barakallahu Fikum. Terima kasih semua. Jadi kalau kita lihat, kalaulah kita katakan hujung dunia ni menyaksikan waktu yang makin kurang, keberkatan itu disebabkan putaran bumi, perkara-perkara sebab sains, geografi, maka tentulah tidak betul. Kerana kalau kita bayangkan bumi itu diputarkan, maka semakin menuju ke penghujungnya, bola yang diputarkan gasing ke contohnya, makin menuju ke penghujung, makin slow lah, makin kurang lah dia punya pergerakan dia. Jadi sepatutnya masa menjadi semakin panjang. Tapi yang hairannya masa menjadi makin pendek. Walaupun kita punya pengangkutan, sistem pengangkutan, kita punya rumah yang serba canggih, tempat kerja pun dekat, tak macam dulu-dulu. Imam Syafi'i merantau sebagai contohnya, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, pergi ke Baghdad. Dari Baghdad, dari Yaman itu telah berlaku fitnah kepada beliau, maka dikalung, dipasungkan dari Yaman menuju ke Sana'a, itu pergi ke Baghdad, berjumpa dengan raja pada masa itu kerana dituduhan. Bayangkan tuan-tuan, masa tapi punya waktu yang sangat barakah. Buktinya dengan penulisan ilmu yang beliau yang masih lagi kita kaji, kita baca sampai ke hari ini. Berbeza daripada kedudukan keadaan kita pada hari ini. Walaupun kita Faisal Mustafa Barakallahu Fikum, walaupun kita ni punya macam-macam cara, macam-macam kemudahan, tapi kita tak mampu nak tulis benda yang hebat macam mereka. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini semua menunjukkan kepada keikhlasan, menunjukkan kepada kesungguhan mereka, menunjukkan kepada hubungan mereka rapat dengan Allah. Maka Allah yang telah menjadikan waktu itu berkat untuk mereka. Macam kita tahu tak kisah Nabi Yusha' bin Nun, Malaysia siaran langsung, ada masalah. Is Foris, is Forsi. Kalau kita lihat dalam kehidupan ni, Nabi Yusha' bin Nun sebagai contohnya, pernah Allah Taala menyekat matahari dia terbenam untuk memulihkan baginda sembahyang asar, supaya dapat sembahyang asar pada waktunya. Keberkatan waktu ni tadi yang kita ceritakan, bila melibatkan satu tambatan hubungan dengan Allah SWT, hubungan rapat dengannya, maka matahari itu pun boleh di stop oleh Allah SWT bagi membolehkan hamba-Nya sembahyang dalam waktu yang sebenarnya. Gitulah tuan-tuan dimuliakan sekalian. Barakallahu fikum. Bika-bika, colorful deco, Mama Merah, alasan sahabat semua di TikTok, tolong share, tolong like, tolong komen, dengar ke tak dengar ke, bagilah apa pandangan. Umum Nair, Alhamdulillah, kakak sayang, Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang kirim star bersih. Puan Azina, Alhamdulillah semua. Jadi apakah yang menyebabkan keberkatan hilang pada zaman kita ini? Al-Imam Ibn Abi Jamrah dalam Syarah Bukhari, seorang ulama hadis yang terkemuka yang telah mensyarahkan Sahih Bukhari, mengatakan bahawa penyebab ialah kerana lemah iman dan tersebarnya berbagai pelanggaran syariat. Kita nak tahu dulu penghalang-penghalang keberkatan dalam hidup ini, dan kemudian kita koreksi satu persatu, adakah perkara itu wujud dalam diri kita, dan kemudian barulah kita cerita tentang cara-cara, strategi bagaimana nak memperoleh keberkatan dalam hidup. Umpamanya kita dalam hidup ni, kalau nak hilangkan satu tempat itu kekotoran, bau yang tidak enak padanya, maka kita kena buang dulu benda itu. Barulah kita letak minyak wangi. Tak ada gunanya kalau kita letak minyak wangi di tempat yang memang kotor.
Bilik air tu sebagai contohnya kotor, berlumut, baunya hapak dan tak enak. Aliran airnya tidak clear. Kita kena uruskan itu dulu. Barulah kemudian kita letak pewangi bilik air dan sebagainya. Barulah bilik air itu dapat menawan, dapat menyenangkan orang masuk padanya. Kalau kita biarkan saja kotoran bajunya pun tak dibasuh, kemudian bau-bau yang tak enaknya pun berkekalan. Kemudian kita tak minyak wangi, satu lori pun tak hilang bau busuk itu, tuan-tuan. Maka demikian juga dalam hidup. Aziz Angah, halau salam barakallahu fikum. Ali Ma'ali semua yang hadir, jom cuba. Ya, saya Saiful Alizam, semua yang hadir. Jadi kita kena kenal pasti dalam hidup ini apakah yang menyebabkan keberkatan itu hilang atau luput. Kata Imam Ibn Abi Jamrah, penyebab hilangnya berkat dalam hidup ni kerana lemahnya iman, tersebarnya pelanggaran syariat dalam berbagai bidang. Salah satu daripadanya, kata Imam Ibn Abi Jamrah, ulama hadis yang hebat ini, kerana kita tidak mengambil berat bab makan dan juga minum kita. Makanan kita jadi masalah dalam hidup ini. Membujur lalu melintang sapu bab kata sebahagian orang. Apa saja boleh makan. Orang-orang muda ingat ya, kita tengah puasa elok-elok pada hari ini. Pergi ke tempat-tempat pasar raya dan sebagainya, jangan asal nampak pork free, lard free je, semua main makan je. Kadang-kadang kita yang kesian ya, di mall yang besar itu mereka beratur ramai-ramai nak makan. Entah apa yang enaknya kita pun tak tahu. Tak dipastikan, tak dapat lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kita tanya pada budak yang bertugas tu, kadang-kadang strategi peniaga kedai makan ni tiara kan tahu, bijak. Dia letak orang Islam dekat kaunter-kaunter bagi receptionist dan sebagainya. Kita pun pergi jumpa, dia tanya, "Dek, dah dapat sialah ke?" Tengah usahakan. Dah lama dah kita minta, "Pakcik, bang, nanti nak sampai dalam minggu ni." Datang lagi bulan depan, masih belum dapat lagi. Tapi inilah tempat yang menjadi tumpuan orang-orang muda yang lihat benda itu viral lah. Jadi satu kemegahan pula beratur kat situ ramai-ramai. Macam kita ni kebuluh sangat lah, tuan-tuan. Kasar pula ayat tu, Azizah Idris. Banyak lagi kedai makan yang halal, kenapalah tak diusahakan? Ingat, sebab keberkatan hilang, satu puncanya kata Ibn Abi Jamrah adalah dia sebabkan kita tidak menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Membujur lalu melintang sapu, apa saja boleh makan. Kerana apa? Kerana enak, sedap. Sedap tu kat tekak lah, tuan-tuan. Habis tekak tu, habis jadi najis tau. Tapi apa nak buat, inilah dia kehidupan yang dibangga-banggakan pada hari ini. Kalau boleh bagi nampak kat semua orang kita makan kat restoran itu, kat kedai aiskrim itu dan sebagainya. Jadi salah satu sebab kehilangan berkat dalam hidup ini, kata Imam Ibn Abi Jamrah, kita ni tidak mengambil berat bab makan kita, apa yang masuk dalam tubuh kita. Kita kena ambil berat, tuan-tuan, bab haram ni. Benda yang syubhah kena ambil tahu. Benda syubhah tu dekat dengan haram tu dalam hadis mengatakan demikian. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang mengelakkan perkara-perkara syubhah dalam hidup itu, sebenarnya dia sedang berusaha menjauhi perkara-perkara yang haram. Kerana kita ni diumpamakan Nabi macam orang membala kambing. Ada teritori kita, maka teritori orang. Ada border di antara kita. Maka siapa yang membiarkan kambingnya pergi hadir ke tempat dekat dengan jiran, lambat laun kambing itu akan masuk ke kawasan jiran dan makan daripada hak jiran. Maka hendaklah kita ingat Allah telah membuat perumpamaan dalam kata-kata Nabi-Nya kat sini, bahawa bila kita mendekati perkara yang syubhah, sebenarnya kita sedang meneroka benda yang haram. Senang aja sejak anak-anak mula jalan negara nak makan kat UK tu, ada banyak kedai Pakistan. Orang Islam, pastikan cari yang halal, barulah hidup kita berkat. Keberkatan datang pada benda yang halal, bukan pada benda yang kita main makan saja. Hasil daripada makan yang tidak dipedulikan inilah menghilangkan keberkatan dalam hidup. Badan jadi malas, jadi penat, tak menentu. Nak buka Quran pun rasa macam nak angkat batu besar letak atas kepala. Nak sembahyang sunat pun rasa macam susah benar lah. Ya, meliku saya ini. Alhamdulillah semua. Terima kasih kerana share pada teman tahu. Pagi ni ada ramai ustaz menyampaikan kuliah. Alhamdulillah. Sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan topik yang penting ni menjadi satu sandaran kita dan juga polisi kita dalam kehidupan. Mandangkan kita berada dalam Ramadan yang kita ditarbiyah untuk jaga makan, mengelakkan perkara-perkara syubhah, perkara-perkara berkaitan dengan syahwah. Maka ini kita mulakan chapter baru dalam kehidupan kita, iaitu kita mengelakkan segala benda yang bersifat syubhah, apatah lagi yang haram. Jadi kita semua tahu bahawa unsur haram dan syubhah yang terdapat dalam makanan kita, kalau kita mengambil peduli pada perkara ini, maka Allah akan menghadiahkan, mengurniakan kepada kita keberkatan.
Ya Aim, salah je Al-Haji Sani. Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Ya. Tolong share pada teman kita lain tahu ya. Puan Kamisa HMS dari Singapura, Al-Masalan. Isha dan Mia Khadijah. Datang KL beritahu kat hamba Boleh jumpa nanti lepas raya nanti ke apa ke. Nasihat Yaakob Al-Masalan, Cik Uraya. Jadi lemah iman sebenarnya yang sebabkan pelanggaran kepada benda-benda maksiat dan main makan saja apa yang kita jumpa akan mengakibatkan kita terjebak dalam dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain itu termasuklah pecah amanah, khianat, menerima rasuah, kemudian menipu majikan. Ada perkara-perkara berlaku semikian sebagai contohnya. Orang pagi datang kerja, bagus dah. Check in dia, log in dia, key in nama dia pada pukul 7.30 pagi. Masya Allah, hebatnya Fulan 30 tahun. Bekerja 7.30 pagi setiap hari datang. Tapi lepas dia check in itu, lepas dia log in itu, lepas dia punch in tu, dia pun hilang. Ahlan wa sahlan wa ghaiban, hilang. Bagaimana? Pergi hantar anak pergi sekolah, pergi makan dulu, pergi minum, pergi jalan-jalan dulu. Kan pukul 9 baru masuk. Jadi tiap-tiap hari dia claim dia datang pukul 7.30 pagi. Apa cerita ni tuan-tuan? Berkat tak agak hidup kalau begitu tuan-tuan? Ini ada kaitan dengan pemakanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Hasil daripada makan yang tidak halal ni tuan-tuan, interaksinya dengan tubuh badan kita menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah. Dan kecenderungan kita untuk menipu saja, ambil kesempatan saja kat mana bila dia beri peluang. Kesan daripada apa tuan-tuan? Kesan makan. Ni bulan puasa kan, nafsu macam tak boleh dikontrol-kontrol. Beramai-ramai pergi buka puasa kat hotel. Kita fahamlah sekali-kali nak meraihkan keluarga ke, isteri ke, suami ke, anak-anak ke, nak berjumpa ramai-ramai itu bukannya senang, betul. Tapi pada-pada tuan-tuan, nak makan tu check dulu list hotel tu, ada dapat sijil halal JAKIM atau tidak. Masya Allah, kerja kat negara kita ni nak makan sebenarnya banyak tempat yang halal. Kenapa lah dipilih benda-benda yang haram dan syubhah? Kenapa lah tak buat benda-benda macam ni? Jadi kesan daripada pemakanan yang kita tak jaga yang masuk dalam tubuh badan kita inilah mengakibatkan kita berjangkit melakukan dosa-dosa yang lain, kata Imam Ibn Abi Jamrah, dan ini merupakan satu kebenaran. Ini yang kita kena atasi terlebih dahulu. Sebelum kita cerita saja berkat ni tak ada gunanya tuan-tuan. Kerana orang Arab mengatakan kalladhi yabni baitan wa yahdimu misran. Orang yang sibukkan diri dia mencari keberkatan dan sama dia tidak menghindar kemaksiatan ataupun dosa berlaku dalam hidupnya, dia umpama seorang yang bina rumah tapi merobohkan seluruh bandar. Apa kerja ni tuan-tuan? Dia buat rumah situ je, tapi the whole township tu diruntuhkan. Dia bomnya. Tapi dia bina satu rumah, dia bangga. Saya ada sebuah rumah, tapi rumah orang ramai semua habis dirobohkan. Itulah bandingannya. Ni patah orang Arab Baik. Syekh Afdaluddin pernah berkata, khianat menghapuskan berkat sebagaimana haram menghapuskan yang halal. Siapa yang berkhianat dalam 1 dirham, Iblis akan mengheritnya untuk berkhianat dalam 1000 dirham. Dia berjangkit tahu, dia ketagih. Bila kita melakukan satu maksiat, kena lekal-lekal bertaubat, pulangkan kepada orang yang punya hak itu. Kalau kita biarkan, 1 dirham itu akan mengheret kita untuk melakukan 100, 1000, 10,000, sejuta dirham selepas itu. Kerana 1 dirham yang kita ambil daripada yang haram akan mengakibatkan seluruh ibadah kita terkesan, tuan-tuan dimuliakan. Dan kita, kecenderungan kita untuk kerap terus lagi melakukan kemaksiatan itu disebabkan yang pertama, yang kita tidak bertaubat daripadanya. Ini merupakan kata-kata para ulama murabbi. Makanan yang haram dan syubhah akan menghalang seseorang manusia itu menggunakan waktunya dengan efektif. Ini yang saya nyatakan tadi. Akibatnya timbullah malas untuk beribadah, mengantuk ketika menuntut ilmu, dan juga malas untuk bekerja. Kerana makanan kita tidak suka dan kita tidak jaga daripada mana sumbernya tadi. Syekh Abu Hasan Al-Syazili berkata, kami telah membuktikan bahawa tiada ubat yang paling mujarrab untuk mengusir mengantuk melainkan makan makanan yang halal. Tuan-tuan ni boleh kasihan. Kalau belajar menuntut ilmu ni asyik tidur je, lepas tu kopi orang lain je, pelajar UC punya perkara ni kita dah sebut lah tak ada masa nak membaca, kerjanya mengkopi saja, copy paste. Sedangkan dia belajar tu sebenarnya kena faham. Anak murid ni dikasih, mahasiswa yang mendengar kuliah pada pagi ni, bukan pergi cari, tekan je dekat scroll cari, kemudian dapat copy paste, senang je kerja yang dilakukan tanpa memahami. Kenapa tuan-tuan? Anak-anak dimuliakan sekalian, satu daripadanya kerana kita tidak menjaga makan minum kita. Kita main sapu, main bantai saja apa yang ada, sehingga mengakibatkan luputnya keseronokan untuk ilmu dalam diri seseorang.
Ya, bin Wahab, barakallahu fikum. Baik. Ya, jadi siapa yang makan makanan yang haram atau syubhah, dia akan banyak tidur. Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Ini merupakan kata-kata dalam kitab Lataiful Minat oleh Syekh Afdaluddin. Ini adalah perkara yang berlaku dalam kehidupan. Kalaulah kita melihat kehidupan kita ni seminggu berlalu, daripada Jumaat yang lalu hingga Sabtu pada hari ini, tak ada apa benda yang kita buat pun. Kita pelik, ya Allah, dah seminggu berlalu, puasanya, Quran masih tukar kanting lagi, sembahyang tarawih masih berlompang-lompang lagi, malamnya hadir besok tak, hadir pun 8 saja. Aku ni bilalah nak meningkatkan amal aku. Ini kesan daripada makan yang kita tidak jaga, tuan-tuan. Saya pesannya kepada tuan-tuan yang meniaga pasar Ramadan dan sebagainya, buatlah makanan tu bersih macam kita sendiri nak makan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan banyak kali dah. Contohnya daripada kitab Ruh oleh Ibn Qayyim yang menceritakan tentang satu rombongan menaikkan ibadah haji. Tiba-tiba seorang daripada mereka mati. Dan bila mati itu dia sesenggarakan jenazahnya. Orang mati dalam ihram ni kelebihannya macam mati syahid lah. Dia akan dikebumikan dalam ihramnya, tak perlu ambil kain kapan dah. Tapi ketika nak dikebumikan fulan ini, alangkah terkejutnya mereka yang menggali liang lahat itu mendapati ada ular besar dalam kubur, tuan. Allahu Akbar. Terkejut mereka. Gali lubang yang kedua, ular lagi. Gali lubang ketiga, ular lagi. Peristiwa itu berlaku pada zaman sahabat Nabi masih hidup. Contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang unggul ini, ilmuwan yang terkemuka ni, bintang hadis fiqih, tafsir yang hebat ini. Mereka pun datang bertemu dengannya. Ibn Abbas pada masa itu dah tua, dah buta. Mereka bertanya kepadanya, wahai sepupu Rasulullah, sahabat Nabi yang mulia, kami ingin bertanya, kami adalah rombongan haji dari Baghdad. Sekarang seorang daripada kami mati, kami gali kubur dah 3 kali dah untuknya. Tiap-tiap kali ada ular besar dalam kubur itu. Kata Ibn Abbas, kalau engkau menggali keseluruhan permukaan bumi untuk menanamkannya sekalipun, kamu akan dapati ular itu menantinya. Terkejut mereka, tuan ya, air dikebumikan dengan ular-ular tu. Apa ke cerita orang ni? Orang ni adalah seorang peniaga di Baghdad, peniaga kedai makan. Setiap kali orang datang makan kedainya, ada sisa-sisa makanan yang tidak dihabiskan itu dia ambil, dimasukkan balik semula dalam kuah. Ya, maka dalam keadaan hidup Allah telah mempamerkan kebejatan, penyimpangan dia lakukan itu, kematiannya diinginkan kemurkaan Allah SWT dan dia tidak bertaubat. Okay, kita yang menyediakan makanan pada ini, tuan-tuan, tolonglah amanah, tuan-tuan, tolong jujur, buatlah masakan tu macam kita sendiri nak makan, tahu. Ada beberapa orang anak gadis yang datang ke Kuala Lumpur pun tak ada rumah sewa, maka mereka pun bertemu lah kat mana-mana tempat, kedai sebar nikah ke, jumpa ada siapa nak cari teman serumah perempuan wanita, pergilah ke rumah itu. Bila sampai kat rumah itu rumah pensapuri lah. Yelah, kat Kuala Lumpur ni mahal-mahal rumah ya, nak sewa bilik. Dah ada partner, dah ada housemate. Duduk seorang orang tu. Alangkah terkejutnya bila pergi ke bahagian dapur, orang tengok ada pinggan mangkuk tu macam dah berbulan-bulan tak dibasuh. Tengah sampahnya, kotorannya, lumutnya dekat sini kita tersumbatnya. Ya, kita ni kalau tengok rumah seperti itu, kita tahulah berapa lama tak dibasuh kan. Apa dia punya pemalasnya, la ilaha illallah Rasulullah. Yang lebih mengejutkan, kalau dia hidup seorang diri macam tu, tak apa tahu. Dia hidup dengan orang ramai, tahu tak apa benda dia buat. Dia berniaga online makanan. Bayangkan pinggan mangkuk tak basuh, macam mana dia sediakan makanan dekat kawasan yang sempit tu. Maka anak-anak dara ni, gadis-gadis yang beriman ni, muslimah ni, tengok begitu keadaannya, Allah tak lalu nak duduk. Tengok bila airnya pula, ya Karim, ya Allah, inilah orang kerjanya meniaga makanan online. Saya tak kata semua tuan-tuan ramai yang jujur, tapi bagi yang berkecimpung, sekali lagi saya tegaskan, ingatkan, kita masak tu macam kita nak makan lah. Kita masak tu macam kita nak bagi kepada anak, isteri, suami kita makan, tahu. Janganlah berlebih kurang. Tak boleh berlebih kurang ni. Biar sedikit asalkan berkat, jangan banyak, tapi membawa kita kepada keparat. Jadi keparat di sisi Allah nak buat apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maksudnya pun satu aspek yang kita kena tekankan. Niaga online tunjuk macam-macam benda, janji, komitmennya. Bila sampai time nak hantar tu macam-macam alasannya. Akhirnya bagi benda yang dah buruk. Contohnya lah tuan-tuan, kena amanah, tahu. Allah turunkan ayat berkaitan dengan orang demikian dalam surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu anna bagaimana Allah nyatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Ya, tak kamu lihat orang yang mutaffifin, celaka bagi mereka ini. Kalau dia berniaga, dia je nak untung. Kalau dia membeli,
dia tak mau rugi. Apa sahaja kalau boleh diminta. Benda tu berharga 100, dia kalau ditawar nak RM5 je ataupun nak free. Free melampau lah tuan-tuan. Jadi orang seperti ini adalah orang yang hina di sisi Allah SWT. Paling berat hukumannya kena pecah amanah. Dia sekategori dengan orang rasuah, pecah amanah, orang yang mengambil cukai dengan zalim orang ni, semua dosa-dosa besar tuan-tuan boleh kasihan. Orang beriman ni kalau dia tengok dosa kecil pun umpama gunung besar nak menghempak kepalanya. Tapi orang yang munafik itu melihat dosa-dosa macam lalat duk hidung hinggap kat hidungnya. Bila masa dia tepis begitu, larilah lalat tu. Yang mana satu kita tuan-tuan yang boleh kasihan. Ya, baik. Sama lagi. Syekh Abu Hasan Syadzili berkata, kami telah membuktikan bahawa tiada ubat paling mujarrab untuk mengusir mengantuk melainkan makan yang halal. Makan yang halal menyebabkan barakah dalam hidup, ilmu yang diperolehi menjadi berkat, kefahamannya menjadi tinggi, dan manfaatnya kepada orang ramai menjadi maksimum, dapat maksimalkan. Tapi siapa yang makan haram atau syubhah, tidurnya sangat banyak. Pergi office tidur, bawa meja tidur, hari Jumaat tidur, asyik tidur je kerja, tak ada kerja lain. Kalau bangun pagi-pagi pun bini kejut, bangun pukul 4.30. Lama lagi subuh lagi jam setengah, nanti saya sambung tidur lagi. La ilaha illallah Rasulullah. Balik kerja tidur. Waktu sahur yang sepatutnya kita bangun tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat, tidur lagi. Sebenarnya tarawih pun culas sana culas sini, potong sana potong sini, disibuknya mori tu. Kalau anak-anak ni satu hal lah tuan-tuan. Kalau bapak ni yang pelik tau. Anak-anak tu datang, tahulah budak-budak kan, dia ada peluang makan, jadi makan. Tapi yang pelik ni kita dah tua-tua ni tuan-tuan. Orang macam budak-budak lagi, pergi sibuk makan lagi, tentu hala begitu begini. Inilah orang yang kita takut dalam hidupnya tiada keberkatan, ya. Tiada keberkatan selagi riba menjadi sumber rezeki kita, kerana Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 276, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah SWT memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Ramadan bulan sedekah, banyakkan sedekah kita kepada orang-orang yang memerlukan. Zakat jangan tangguhkan, cepat-cepat tunaikan. Terima kasih Cikgu Ruhaya, barakallahu fikum. Cikgu-cikgu ni hidupnya berkat, masya-Allah. Banyak kebaikan, doa untuk kami, Aris, Haidan Yusof, Sarifah, Abdul Rahim, Mokgi, ya, di Jokin, Sambal, sahabat dimulakan Allah sekalian. Kalau ada apa-apa berniaga, pamerkan kat sini. Mudah-mudahan boleh kami sokong apa yang boleh. Pasalkan benda-benda tu halal. Jangan malulah. Sebutlah apa-apa kat sini. Kita boleh berkenalan lanjut insya-Allah. Jadikan Medan tempat pertemuan kita di Medan untuk mempromosikan benda-benda yang baik-baik insya-Allah, ya. Fadli Ahmad, jangan malu tau. Dalam ibadah haji pun Allah Taala menegur orang Islam yang malu untuk berniaga. La junah alaikum an taltabu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masyaril haram. Dulu orang Arab ni kaki niaga. Mereka pergi menunaikan ibadah haji zaman jahiliah sebelum adanya Rasulullah bawa Islam itu. Mereka pergi menunaikan ibadah haji dan berniaga. Yaman niaga, orang dari Yaman, barang-barang dari Yaman. Yang datang daripada area Syria, berniaga barang kulit daripada Syria. Contohnya, tiba-tiba bila masuk Islam mereka malu ni dalam niaga ni. Macam mana cerita ni? Kita nak tunaikan ibadah, nak berniaga pula. Mereka malu. Allah turunkan ayat, galakan untuk berniaga walaupun sedang buat ibadah haji. Itu hebatnya Islam, Jadi anda tuan ada apa-apa nak promote kat sini, promote lah kat TikTok saya ke, dekat Facebook saya ke, tulis apa-apa tuan, jangan malu. InsyaAllah saya apa yang mampu saya akan sampaikan. Kamazah Ruman, ya. Ada apa-apa jual harum manis ke apa ke. Dia Azuzia, ya. Baik. Imam Fakhruddin Al-Razi, seorang pakar tafsir, berkata bahawa ketahuilah Allah memusnahkan riba. Boleh jadi di dunia ataupun di akhirat. Di dunia terjadi dengan berbagai cara. Antaranya orang yang mengambil riba meskipun hartanya melimpah, tapi dia jatuh miskin pada akhir hayatnya, keberkatan hidupnya hilang. Nabi bersabda, riba meskipun banyak akan mengecil. Baik tuan yang boleh sekalian ni. Jadi dalam sebuah kisah dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang ulama bersama mazhab Syafi'i juga. Tadi saya sebut Ibnu Hajar, ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, jadi tak ada dua orang Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Fathul Bari Al-Asqalani dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini bercerita bahawa aku selalu mengkhatamkan Quran di kubur ayah ibuku pada bulan puasa. Aku target untuk mengkhatamkannya pada malam berlakunya Lailatul Qadar. Pada malam itu aku tak sempat nak mengkhatamkannya sehinggalah lepas subuh. Ini cerita bulan Ramadan, ya.
Lepas subuh baru aku sempat baca. Hari malam 27 itu aku sempat baca di kubur ayahku, ibuku. Ini anak soleh lah tuan-tuan. Ada orang kadang dia berharta, dia tak mampu nak baca Quran dekat kubur ayah ibu dia. Dia bagi orang lain baca. Dia hire orang lain untuk baca. Dia upah orang lain untuk baca. Mudah-mudahan ada pahala untuk ayah ibu ya. Yang lebih aula kalau kita sendiri yang baca di kubur ayah ibu kita. Baik. Imam Al-Haytami ni telah pun pergi lepas subuh menyambung bacaan Quran untuk dikhatamkan di kubur ayah ibunya pada malam 27. Hari pagi tu 27 Ramadan. Malam itu qadar tu. Menurut ramai ulama. Tiba-tiba bila dia baca Quran menuju ke penghujung juz ammah itu, dia mendengar satu keluhan. Penghujung dia pun hairan. Dari mana datang suara ni? Dia cuba amati suara tu, rupanya suara tu datang daripada sebuah kubur berdekatan kubur ayah ibunya. Tersentak dia. Dia melengkapkan bacaannya padahal dekat pagi matahari hampir terbit. Dia mendengar jeritan, dengusan seorang yang seolah-olah sedang mengalami penyiksaan dalam kubur itu. Allah bukakan untuknya. Ya, Syarifuddin Al-Samad. Allah buka untuk wali-wali Allah untuk mendengar perkara yang kita tak dengar. Maka Ibn Hajar pun mengambil peluang, Al-Haytami mengambil peluang untuk bertanya orang yang lalu lintas itu, siapa yang punya kubur warna putih itu, semennya masih baru lagi. Dan dia kan baru lagi dikebumikan. Dia bukan bertujuan untuk muka aib ya. Menyebut keaiban orang telah meninggal dunia hukumnya haram. Jangan sebut keburukan orang telah meninggal dunia. La tazkuru masawi'a mautakum. Jangan sebut kematian keburukan orang yang telah meninggal dunia, hukumnya haram, tak boleh. Ya, tuan-tuan dimulakan saya Zarina, sahabat yang dimuliakan Allah sekalian, Nur Azizah Abdul Aziz, Aida, terima kasih semua Musfahani, tolong share lah pada teman kita. Moga kuliah pagi ni memberi manfaat dalam hidup kita, kerangka kita untuk menjadi orang yang berkat hidupnya. Belajar daripada semangat para sahabat dan juga para salafus saleh. Akhirnya dia diberitahu bahawa kubur itu merupakan kubur seorang lelaki yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu, dan dia merupakan seorang jemaah masjid. Rajin datang ke masjid. Allahu Akbar. Lagilah terkejut dia. Mati dalam bulan puasa. Bulan puasa adalah bulan ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Kebaikan, ganjaran yang Allah janjikan. Tak ada seksa kubur tapi ada untuknya. Rupanya tuan-tuan, bila Ibn Hajar mengkaji latar belakangnya, bukan tujuan untuk buka aib, dia tak sebut siapa orang dimaksudkan itu, tapi dia telah beritahu bahawa orang dimaksudkan seorang jemaah masjid, aktif datang ke masjid, 5 waktu muka dia ada kat masjid. Tapi orang ini dalam hidupnya mencampur adukkan perkara-perkara maksiat yang dia tidak bertaubat daripadanya, iaitulah dia terlibat dengan riba, skim cepat kaya. Ini kita pergi dekat Telegram, macam-macam skim cepat kaya ada. Ingat tahu, masuk 1,000 tiap hari dapat 100, dapat 200. Duit yang ada tu, modal yang dilaburkan tu tak hilang. Itu namanya riba. Mana boleh perniagaan janji pulangan? Ada ke perniagaan yang sentiasa berjaya? Tak ada tuan-tuan. Akan tiba waktu disusut. Mana boleh kita janji dengan orang, kau invest ke aku, kau tiap bulan aku bagi demikian. Kau bagi 10,000, aku bagi kau tiap bulan 1,000. Bulan ke-10 kau dah cover kos kau. Tak, aku bulan 11 terus sampai bila lagi duit tu. Kau tambah tu. Akhirnya yang dengar ni pun tamak. Dia ada sejumlah orang dengar cerita macam tu, dia pergi pinjam pula dengan bank 100,000. Dah dia dengar tiap bulan dapat 10,000. Masuk dapat 10,000 bulan pertama, kedua, ketiga, ahlan wa sahlan wa jalan. Selalu berlaku. Ini bukan saja kepada orang-orang biasa. Kadang-kadang orang pandai, orang ada PhD, orang Nabi dan muamalat pun kena tipu juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini semua kerana tamaknya kepada dunia. 2-3 hari lepas kita belajar perkataan tamak pada rahmat Allah. Ini orang tamak pada dunia. Cikgu-cikgu jaga-jaga duit kalian banyak, jangan terlibat dengan benda sedemikian. Dari sudut dunia tak betul, akhirat berdosa tau. Ini tadi cerita tentang Ibn Hajar Al-Haytami menceritakan bulan itu. Rupa-rupanya dia bersalah di sisi Allah Ta'ala, walaupun sembahyangnya 5 waktu. Dia pergi ke masjid pun nak mengajak orang invest dalam sistem riba. Ada tahu golongan macam ni, Nofi Syah Osman, Mak Zaki. Dia pergi haji, tujuannya ke haji tu dia pergi package yang mahal-mahal, tujuannya untuk convince orang, influence orang, aku ni orang kaya berjaya, tengok aku mahal, memang invest dengan aku. Tuan-tuan, la ilaha illallah Rasulullah. Cerita tuan-tuan kerana Allah tau. Kerana terlibat, saya tengok orang dekat Arafah patut berdoa, Nabi Adam kat situ menangis, dikatakan riwayat yang sahih. Nabi-Nabi Allah semua menanyakan ibadah haji kat situ, Nabi Muhammad ceritakan SAW. Tapi kat situ dia pergi promosi dia punya skim riba kat situ. Investment yang haram dia. Kat situ jumpa orang, orang pergi semua, orang pergi yang mahal-mahal, orang punya wang, dan tunjukkan dia berjaya pergi package yang paling mahal kerana kejayaan dia itu dibina atas investment dia. Maka ramailah orang tertipu.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu kali tu saya pergi menunaikan ibadah haji. Orang datang berjumpa dengan kami beberapa orang, kata, Ustaz tolonglah cakap dengan fulan tu, apa nak cakap dengan dia? Ustaz, seorang pakar rujuk kat sini tu cakap dengan fulan tu, kenapa? Kami biasa dengan dia Ustaz, dah tahun-tahun. Dia kata janji lepas raya Cina. Ni dah berapa puluh kali raya Cina, duit kami tak pulang lagi. Berapa? Bertanya tuan 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 pada. La ilaha illallah Rasulullah. Nak berniaga lah, tak payahlah masuk skim riba. Orang yang janji kita pulangan ni ramai yang penipu tuan-tuan. Mana boleh kita berniaga ni mesti untung, setiap bulan mesti dapat untung. Mana ada macam tu tuan-tuan. Tolong ambil perhatian kerana riba ini akan menghilangkan keberkatan dalam hidup kita. Ni riba ni. Skim cepat kaya ni riba sebenarnya. Investment yang haram yang tak diperakui, tak ada board of syariah dia ni, ini riba namanya. Dia akan menghilangkan keberkatan dalam hidup kita. Hidup kita akan jadi hamba kepada kebendaan. Ambil kata-kata ni tau. Dengan baik. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Nabi SAW. Dalam Quran mengatakan, alladzina yakulun riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Siapa yang makan riba, di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan terhuyung hayang, macamlah beruk, macam kera. Maka orang mengatakan, kenapa dia fulan ni macam orang kerasukan? Dia kata kepada kenapa orang ni maka orang akan tahu tindakan berlaku ini kepadanya kerana dia pemakan riba. Dia ada karakter tersendiri ke akhirat besok. Dia akan tampil dalam bentuk yang tertentu, maka untuk diumumkan kepada khalayak, inilah dia orang yang makan riba, yang melanggar Allah SWT. Jangan kita jadikan alasan tahu untuk berkata, tak apalah, saya suka dengan suka. Kalau tuan-tuan menjadikan polisi buat segala benda ni suka dengan suka dan melanggar hak Allah, maka tentulah penzina pun akan mengatakan demikian tahu. Dia berzina, biarlah, dia suka sama suka. Boleh tuan-tuan. Jangan main tahu hak Allah ni. Ya. Jadi bagi kita yang punya tanggungjawab ni, janganlah kita terikut dengan ketamakan disuruh mencari rezeki yang haram ni tuan-tuan. Yang dicetak masalah. Siapa nak cetak Yasin, nak cetak Quran ke, nak cetak buku-buku ke, buku sekolah ke, majalah sekolah sebagainya, boleh hubungi Tihani Cetak. Tihani Cetak ada bersama-sama dengan kita pada waktu ni. Luciana, Desti, Aida, Al-Wasalan semua Jadi tuan-tuan hati dan dikasih Suramli, Al-Wasalan. Jadi kita dalam konteks ni menceritakan tentang bahaya perkara-perkara yang haram ini akan menjerut keberkatan ni. Kalau kita ibaratkan leher manusia ni dijerutnya leher itu kerana terlibat dalam perkara-perkara yang haram, maka macam mana kita nak cerita berkat kalau halangan-halangan ni kita belum buang? Macam mana kita nak cerita tentang selamat daripada banjir kalau longkang ni kita biarkan tersumbat? Macam itulah juga kehidupan kita kena buang sumbatan-sumbatan yang menyebabkan terhalangnya keberkatan ni hadir dalam hidup kita. Jadi Suramli yang hati ni kat semua yang hadir pada waktu ni. Jadi Imam Fakhruddin Razi pakar tafsir yang terkemuka, menulis kitab tafsir yang besar, bahkan dipanggil sebagai Syekhul Mufassirin. Ahli tafsir itu menerangkan bahawa dunia ni kita dapat lihat Allah mengharamkan riba. Riba itu pasti akan menyebabkan seseorang itu mendapat kesusahan. Di akhirat kita tak nampak lagi, di dunia pasti sekali. Itu sebab kadang-kadang kita dengar kisah orang dibawakan oleh Ibn Jarir Tabari kat sini, hidupnya kaya raya, tiba-tiba pada kali itu dia jatuh miskin. Kita pun pelik, kenapa dulu nampak kemain lagi dipakai kereta orang tak pakai, tapi hari ni datang minta sedekah kat kita, nak pinjam duit dan sebagainya. Pinjam pula tu jumlah yang kita rasa teruk sangat, takkan 500 pun tak ada dulu kemain lagi hidupnya. Jadi inilah menunjukkan keberkatan hilang. Sebagaimana Allah beri kepadanya rezeki yang haram itu, maka Allah Ta'ala akan tarik daripadanya semudah Allah beri kepadanya rezeki yang haram tadi. Baik Ma'in Allah Al-Wasalam semua yang hadir, Cikgu Rahaya. Telegram saya asyik masuk guru-guru pelaburan macam-macam. Katanya untung. Jadi kita tanggungjawab kita nak melaporkan kepada pihak Telegram terhadap skim-skim yang kita sangsi yang riba ni akan menjerut, akan menjemput ramai orang tertipu yang terlibat ni. Tuan-tuan, kalau nak kaya berniaga lah tuan-tuan. Kalau kita berniaga, kita boleh dapat macam-macam. Tapi kalau kita masukkan duit kita pada orang tu helah kita sebenarnya. Kalau dia banyak duit, dia berjaya buat apa, dia ambil duit kita. Simple macam tu kan. Kecuali lah kalau orang tu betul-betul nak meminjam. Itu sebab Allah nyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Orang yang baik ni kata, tuan boleh tak saya nak pinjam 100,000 tuan? InsyaAllah saya bayar masa 10 bulan. Kalau perniagaan saya berjaya, saya akan bayar tambahan sebagai satu penghargaan kepada tuan. Tapi jangan sebut berapa.
RM1,000 ke, could be RM500 ke, RM2,000 ke. Kalau kita mula tetapkan saya punya awak RM100,000, untungan mesti awak dapat 20% dan saya akan bayar awak RM120,000. Ini riba namanya. Kita boleh kata dengan orang, ya, penjual takaful dan sebagainya, penjual unit trust sebagainya, kata kepada pelanggan-pelanggan kita, ini track record kita selama 10 tahun kita tak pernah rugi. Paling kurang pun kita dapat keuntungan 15%. Contoh, cerita begitu. Jangan cakap setiap tahun mesti untung 15%, 20%. Jangan. Tapi banyak orang terlibat dengan perkara semikian kan. Mana boleh tuan-tuan. Ni unit trust yang besar-besar ni mereka ada board of syariah. Mereka pasti akan mengajar kita untuk mengatakan kebenaran bahawa perniagaan ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Tapi cakap begitu orang tak nak masuk lah. Jadi kena cakap dengan jujur. Mereka terlibat jual unit trust ke benda ke, kena jujur. Jangan duk janji orang bulan bintang. Baik. Jadi bila kita menyedari keberkatan telah hilang, maka sangat rugi. Kita masih lagi meneruskan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang menghilangkan keberkatan ini tadi. Walaupun kita tahu itulah akibat daripada keberkatan hilang, tapi kita malangnya kita masih lagi terus melakukannya. Kita tahu kan bahawa kereta kita ni dia ada masalah kebocoran dan kena ditampal segera. Tapi kita tak peduli, dah jalan juga kan, tersadar di tengah-tengah hari kan macam mana. Dah orang nak pergi ke selatan semuanya terganggu kerana kereta kita sebuah yang rosak. Jadi kita dah tahu itu kelemahan yang berlaku, kena atasilah segera. Jangan biarkan dia berlaku lagi. Ya, dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan saya sebut pada tuan-tuan semalam atau sebelumnya bahawa bila pengaduan dibuat kepada Hasan Basri, mengapakah Ramadan ni saya sukar nak beribadah kepada Allah, nak bangun sembahyang tarawih berat, nak tahajud lagi lah, payah. Tapi hidup saya okey apa? Okey pada engkau, tak okey pada Allah tau. Kerana Imam yang mulia ni telah berkata kepadanya, kaya datka zunubuka ya akhi. Jom cuba Al-Salan Abisir, Yusuf Ruslan, semua yang hadir. Saya tak mampu nak sebut nama semua orang. Radhiyah Hussein, saya doakan semua dengan kebaikan tuan. Apa tahu? Jadi Hasan Basri mengatakan, kayyadatka zunubuka ya akhi. Anakku, ya ukhayya. Sebenarnya engkau tak dapat buat amal salih yang aku ceritakan ni kerana engkau dibelenggu oleh dosa-dosa yang kau lakukan. Jadi dosa-dosa kita ni membelenggu kita daripada dapat melakukan taat, tuan-tuan. Andai kita pada hari ini masih lagi kurang baca Quran, sedangkan kita tahu ganjarannya besar, buat ibadah sunat ni lain macam fardu pada bulan lain, ibadah fardu yang kita lakukan berjemaah pula sembahyang subuh, sembahyang zuhur, maka pahalanya macam 70 kali di tempat yang, di bulan yang lain. Masih lagi kita tak peduli, masih lagi kita sibuk, masih lagi kita lalai. Memanglah kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Jadi bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Haji Jol ni, Amin Rohal, wassalam semua. Jadi terima kasih kepada Tian Ita hantar bunga kat saya. Barakallahu fikum, assalamualaikum ilaikum. Zaid Khan jadi ambil pedulilah. Duduk buat koreksi diri sendiri. Catatkan apa masalah aku yang sebenarnya. Yang pertama ni makan aku tak peduli, aku dah dengar aku nak ubah perkara ni. Apa lagi yang kedua, aku ni Allah, saya terlibat masih aku terlibat lah. Bank-bank Islam, counter Islam ada, tapi aku tak peduli ya. Aku ni memang kejam pada diri aku sendiri lah sebenarnya. Muhasabah diri, tuan-tuan, cakap pada diri kita. Ya, jadi kena ingat perkara-perkara ini akan mengakibatkan keberkatan luput daripada hidup kita ya. Ustaz, kalau orang yang rasa hidup dia dah hilang keberkatan, macam mana nak usahakan jemput balik? Taubat pada Allah. Taubat pada Allah. Nombor 2, taubat ini disertai dengan plan of action. Apa benda yang kita salah itu atasi balik semua. Kalau yang menyebabkan hak orang, kembalikan. Kalau yang menyebabkan riba, stop dengan segera. Kalau yang menyebabkan makan yang kita tidak pernah ambil berat dengan betul, ubah diri kita, lifestyle kita. Biarlah makan apa-apa saja, walaupun nampak sederhana, lebih baik daripada kita pergi makan tak menentu pada sumber-sumber yang haram, yang akan menyebabkan keberkatan hilang daripada hidup kita. Tuan-tuan yang dekat raya tahu, ni sahabat-sahabat yang baik bercerita. Ustaz, dulu saya bekerja dengan syarikat-syarikat ni Ustaz, syarikat-syarikat besar, macam-macam penglibatan mereka dan perniagaan. Dekat-dekat raya ni Ustaz tahu tak, ni bag ni bawa duit cash ni, bawa duit cash pergi hantar kat orang tu, hantar kat orang ni, bos suruh hantar. Macam mana saya? Tuan-tuan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau anda rasa buatan anda tu terlibat dalam perkara haram, berhentilah. Betul Ustaz, lepas saya berhenti kerja itu, saya rasa Allah rezeki tak banyak macam dulu tau, tapi hidup berkat, tenang. Bulan Ramadan macam ni dapat isi pergi sembahyang tarawih dan sebagainya. Quran dapat. Kalau tak dulu sibuk tiap malam buka kat hotel je. Dah buka kat hotel ni bukan makan sikit-sikit, balik tu dah penat, sembahyang isyak pun lambat, tarawih memang tak buat lah. Ni cerita daripada orang-orang yang terlibat dalam perkara ni kan, tuan-tuan.
Zuri Abdul Aziz ya, Hafiz Jazuri. Memang Nabi pesan kepada kita ketika sebelum wafat, antara pesan Nabi, dunia ni memang hilwatun khadiratun, dunia ni memang hijau, fresh, sangat menarik sekali. Inilah dunia Nabi sabdakan. Tadi Nabi ingatkan hadis lain, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada dunia, takutlah kamu kepada perempuan. Bukan takut pada isteri, takut pada fitnah orang perempuan, godaan orang perempuan, terpedaya dengan perkara-perkara bersifat hubungan berlainan jenis dan sebagainya, hubungan yang haram dan sebagainya. Ya, Fizah Hasan. Jadi bertaubatlah kepada Allah dan kemudian ubah hidup kita, betulkan balik semula direction kita, GPS kita. Terangkan kepada anak-anak kita bahawa kita hidup bukan hamba kebendaan, kita merupakan hamba Allah SWT. Betul ke mana-mana silap, masih banyak ruang dan peluang. Selagi matahari tidak terbit di barat dan selagi nyawa tak sampai kat tenggorok, maka peluang untuk bertaubat ada, insya-Allah. Betul ke balik semula diri kita. Dan ketiga, berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Saya dah cerita pada tuan-tuan, kalau kita ni nak pandai buat satu, kita berkawan dengan orang sedemikian kan. Maka demikian juga kita nak jadi orang yang istiqamah dalam kebaikan ni, berkawanlah dengan orang-orang yang istiqamah. Dan bacalah kisah para salafus salih. Nombor 4. Dan nombor 5, berdoalah kepada Allah supaya Allah beri pada kita hati yang tenang dalam mengikuti kebaikan. Doa antara yang paling banyak sekali hari ini, Jana Yusuf, yang Nabi kita anjurkan, kata Ummu Salamah dalam hadis sahih riwayat Bukhari, doa yang paling banyak Nabi amalkan, seolah-olah Nabi tidak pernah meninggalkannya, iaitu Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Tuan-tuan yang dapatkan doa ni daripada Telegram sahabat Ustaz Hazan ni. Ada sahabat yang salih, yang salihah, yang rajin mencatat doa yang disampaikan. Tuan pergi ke Telegram sahabat Ustaz Hazan, ada banyak fakta doa dan juga nota-nota yang dikumpul kat situ. Terima kasih Ustazah Umi Fatih Nurilis, sahabat yang rajin, Abdul Razak. Ingat itu cara untuk kita betulkan semula keadaan. Masih ada peluang selagi matahari tidak terbit di barat dan selagi nyawa tidak sampai kat tenggorok. Hayati Amin, Yati Umar, maka itulah peluang kita untuk bertawab pada Allah, tidak pernah berakhir, insya-Allah. Baik. Jadi bila kita mencari keberkatan telah hilang, maka sangat rugi kita. Masih lagi terus semua waktu, masih lagi terlibat dengan benda haram. Sepatutnya kita gunakan waktu yang ada itu untuk meningkatkan prestasi kita di sisi Allah. Abu Hazim Salam ini pernah berkata, segala yang kau ingin bawa ke akhirat, siapkanlah di sekarang. Dan satu yang kau tidak ingin bawa, tinggalkan lagi sekarang. Allah hebat kata-kata ni. Abu Hazim Salamah bin Dinar, ulama besar tabi'in ini kata, kalau kau tahu perjalanan akhirat itu, beratkanlah diri kamu dengan perkara-perkara yang akan menemanimu di akhirat, perjalanan yang jauh itu. Apa yang kau perlukan, dan apa yang kau tidak mahu pula bawa pulang, tinggalkan mulai sekarang, kerana mati itu datang anytime. Luqman Zahawi, Sabaria Abu Hamid. Rasulullah juga melihatkan bahawa keadaan ini akan bertambah buruk pada masa yang datang. Oleh itu Nabi telah menjelaskan kesempatan yang kita kena ambil, iaitu beramal sebelum terlambat. Badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, Nabi telah bersabda bahawa segeralah melakukan amal soleh tanpa bertangguh-tangguh, kerana di hadapan kamu akan ada hari yang penuh dengan kegelapan. Di hadapan kamu akan ada fitnah yang sangat gelap. Fitnah ini berarti kegelapan, kemaksiatan, kezaliman, penganiayaan, macam-macam perkara yang kamu akan saksikan selepas ini. Maka bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Apa dia tuan-tuan? Bangun awal tahajud, bangun baca Quran, istighfar. Kan kita bangun pagi itu, sebelum kita tahajud, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyahdihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul tuan? Siapa yang baca doa ni pada pagi, petang, dia kalau baca 100 kali, dia seolah-olah telah memerdekakan 100 orang hamba dari keturunan Nabi Ismail. Alangkah mustahilnya keturunan Nabi Ismail itu menjadi hamba. Keturunan Nabi Ismail antaranya Nabi kita Muhammad SAW lah. Dan tiada siapa dapat mengatasi keberkatan amal yang dilakukan itu melainkan orang yang membaca lebih daripada apa yang dia baca.
Malam kita baca, siang kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita dalam hidup ni tuan, segera buat kebaikan. Tak mau tangguh-tangguh. Tahu ada orang sakit, pergi ziarah cepat. Tangguh nanti tak jadi. Tahu ada meninggal dunia, kawan kerabat, pergi ziarah cepat. Baca Al-Quran, sembahyang sunat. Ni kita umur 40 tahun ke atas kan, termasuk 50-60 lagi lah kena jaga-jaga. Anytime Allah dia panggil kita balik tuan-tuan. Ni sembahyang 7 rakaat ni kena jaga tau. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Dah 10 kan. Ulang balik. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. 10. Tambah lagi 2 duha. Jadi berapa? 12. 2 salat hajat, 14. 2 salat sebelum subuh, namanya tahajud ke, istikharah ke, apa ke. Dan tambah lagi 1 witir, 17 rakaat. Ini kita kena buat tau. Sebab 17 rakaat ini menampung 17 kekurangan dalam salat fardu yang kita lakukan seharian. Kerana satu ibadah itu ditampung oleh yang sejenis dengannya. Kalau kertas itu koyak, kita tampal dengan kertas juga. Kalau kain itu koyak, kita tampal dengan kain juga. Tak boleh tampal dengan plastik. Kalau plastik besen ataupun baldi kita rosak, kita tampal dengan plastik juga. Benda yang sebangsa dengannya. Maka sembahyang fardu yang kita mungkin ada kekurangan, kita lalai, kita leka. Terus sebab lepas sembahyang kita istighfar, tak cukup istighfar tu tau. Kita kena tampung dengan sembahyang sunat yang kita lakukan 17 rakaat ni. Dah boleh buat lebih, itu bonus. Jangan kita buat kurang daripada itu tuan-tuan. Rajin-rajinkan diri kita ni, mujahadah diri kita ni, bersegera untuk lakukan amal salih tanpa penangguhan. Tak apa, lagi relax lah, tidur lah. Nanti lepas asar nanti buat lah. Mana ada sembahyang sunat lepas asar tuan-tuan. Jadi menangguh-nangguh. Bahaya menangguh-nangguh ni kerana kamu tidak tahu bila kamu mati. Kerana Nabi telah bersabda akan tiba fitnah, kegelapan yang pelik. Orang pembohong itu dikatakan orang yang betul, orang betul tu dikatakan orang khianat pula. Balik dah tuan-tuan. Ini zaman yang telah tiba ya. Maka kamu akan dapati manusia berpagi-pagi Islam, berpetang-petang kafir. Berpetang-petang Islam, berpagi-pagi kafir. Kerana apa? Kerana al-fulus fit dunia. Al-fulus fit dunia. Dia tak peduli apa sahaja, yang penting al-fulus. Maka inilah dia masalah yang berlaku dalam kehidupan bila kecenderungan untuk kemaksiatan itu, dorongan dia syahwat, dorongan dia syubhat. Ada 2 perkara utama yang kita bincang kat sini. Orang mengikuti syahwat dan orang mengikuti syubhat. Syahwat itu bererti tuntutan. Benda-benda bersifat syahwat lah, nafsu. Seksualnya, hartanya, kebanggaannya, proudnya, dignity pada fahamannya, itu dia punya penilaian. Yang kedua, syubhat. Syubhat ni mana kegelapan, kejahilan, atau senang bahasa Melayu panggil kebodohan. Dia tak tahu mana yang halal, haram, dia main sapu. Yang penting bagi dia, tak apalah, orang semua buat. Bukan masalah orang semua buat, masalah dia haram, kenapa kau buat? Kalau dah semua orang buat, namanya jahil tuan-tuan. Jadi kejahilan dan juga nafsu syahwat yang dikejar, yang memperkudakannya ni menyebabkan manusia hilang berkat dalam hidup pada hari ini. Tuan-tuan, ada banyak lagi tuan, ada 11 lagi perkara yang saya nak sebut tapi tak sempat. Dah masuk ke 8 jam lebih kurang esok saya nak bawa tau tuan-tuan, hadir bersama. Esok tuan sampaikan bahawa penting sangat saya nak sebut 11. Kita ada cerita ini, masalah-masalah yang berlaku yang menghalang keberkatan tu hadir, kita nak buang semua. Sekatan-sekatan ni semua kita nak buang. Yang menyebabkan tersumbat ni semua kita nak buang. Kekotoran, bau yang tidak enak semua kita nak buang. Kemudian baru kita hias diri kita dengan perkara-perkara yang mendatangkan keberkatan itu. Terima kasih Sufi, terima kasih Nazar Sufia, Tarmizi, terima kasih kepada semua yang hadir, DHT, Zali, yang ada di Facebook saya, Jana Yusof, Yasud, Cikgu Rohaya, terima kasih. Jadi syubhah cikgu, syubhah ada Y kat situ. Syahwat ada Y kat situ, syahwah. Kerana huruf ni huruf Shin. Shin ni kita tulis dalam bahasa Melayu SY. Terima kasih semua, Zahid Khan. Terima kasih. Esok kita sambung lagi. InsyaAllah mudah-mudahan raya nanti kita jadi orang yang baru ya. Dari sekarang kita ubah diri kita jadi orang baru Bunga Mawar, Marina, Amir Roha, Puan, terima kasih. Yang Mulia Syarifah Syafiqah, Nasiah Yaakob, terima kasih semua. Ustazah Kamisa, sampaikan salam saya kepada keluarga. Mudah-mudahan Allah berkati sepanjang hari kita, Ramadan kita jadi orang lebih baik, mengubah kita menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak Nabi kita SAW. Itulah dia orang paling bertakwa yang kita nak contohi. Bukan fulan bin fulan di timur, di barat yang dibangga-banggakan di TikTok, di itu, di begini. Tak, kita nak ikut Nabi kita SAW. Terima kasih ya.
Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang, kita check and balance. Dalam berniaga dia panggil balance sheet, kan? Dalam berniaga kita ada apa namanya, P&L. Kita nak buat P&L yang betul dalam hidup kita. Puan Hazina, terima kasih kepada suami. Kita nak pastikan profit and loss dalam perniagaan kita bersama dengan Allah, kerana Allah selalu menyatakan demikian. Sebenarnya Allah sedang berniaga dengan kita. Berniaga dengan Allah ni bukan berniaga dengan manusia. Kita nak kekayaan, dengan Allah kita nak ketakwaan. Ya, insyaAllah kita akan bincang esok lagi. Rana Maila, tolong sharekan video ni kepada semua teman kita. Tolong beritahu mereka tentang pentingnya topik ini. Kita nak menyebut keberkatan dalam hidup, ada cara-caranya. Selepas kita membuang segala kemaksiatan, bertawab kepada Allah dengan sebenar-benarnya, barulah keberkatan itu akan hadir dalam hidup kita. Terima kasih ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah tuan-tuan. Setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu. Tuan-tuan jangan lupa ya, tuan boleh like saya di Facebook dan juga di TikTok dan juga di Instagram. Dakwah yang sampai mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua panjang-panjangkan. Mungkin kalangan kita tak mampu untuk bercakap, tapi dengan manjang ke kebaikan, orang lain dapat hidayah. Sebenarnya itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW, rubba muballighin aw amin sami'. Mungkin ada orang yang mendengar benda disampaikan kepadanya dapat manfaatkan ilmu itu, dan setiap kita ada manfaat, dapat pahala di sisi Allah. Ini namanya buat pahala ketika kita tidak sedar, iaitu kita manjang-manjang kebaikan. Kenapa perkara kemungkaran berluasa? Kerana ramai orang memviralkannya. Sedangkan kebaikan-kebaikan ini banyak berlaku. Tolong viralkan, tolong share, tolong komen, tolong like. Ya, Allah, saya telah mulakan di Facebook. Tuan boleh ikut saya di Facebook, Ustaz Zahazan US, kemudian Z besar, U kecil, U besar, S kecil, cantum dengan perkataan kedua, Zahazan, Z besar. Terima kasih. Terima kasih tuan akan hadir. Sekali lagi Jana Yusof, Azim Yusof, kenang daku dalam doamu. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir sekali, bagi tuan yang menggunakan ibadah umrah dalam bulan Syawal, kami di Zahazan Travel masih ada kekosongan, tak banyak dah. Bagi yang tak mampu nak pergi bulan Ramadan ni, tak sempat, maka boleh pergi bulan Syawal. Tak ramai orang bulan Syawal kelebihannya. Daftar segera, tempat terbatas sangat. Terima kasih Dr. Nur Azia, Hamidah Abdullah. Terima kasih pada Zahazan Travel kerana penajaan kuliah pada pagi ni, Telaga Biru. Dapatkan tafsir Ibn Katsir ni ya, daripada www.telagabiru.com.my. Dan nak dapatkan daripada Mursyidah, monitor kelas kita, Ustazah Umi Fatih, Nurlis pun boleh. Ya, boleh dapatkan daripada beliau. Baik jangan lupa masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunga Bukuran Nurul Mahmud. Terima kasih semua yang ada di TikTok, Azina. Terima kasih Emma Yusra, Salma Wahid, 52. Terima kasih Emina Abu, Emma Yusra, Wawa Salwa, Yang Mulia Tengku Murni dekat Facebook, Nurul Mahmud. Terima kasih. Terima kasih semua. Baik, jumpa lagi. Selamat menaikkan salat sunat duha dah masuk waktu. Selamat puasa, selamat bertarawih. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk khatam Quran berkali-kali, boyam-boyam. Terima kasih Dr. Nur Azia, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tak sempat nak sebut nama semua. Nelayan moden, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.